Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ketua Imam kita, yang bahagia pengerusi ahli-ahli jawatan kuasa, yang bahagia Datuk Datin, tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu, adik kakak, abang rahimakumullah, yang dimuliakan para sahadat asyraf, yang disegani para ilmuwan cendekiawan, hadirin hadirat, penghuni taman syurga Allah sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, la quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah, tak lain tak bukan, malam ini telah pun menjelang 3 Muharram. Kita sedar ataupun tidak, masa tidak pernah berhenti. Masa akan terus bergerak. Maka ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak heranlah Allah memilih satu surah, iaitu suratul Asr. Surah yang pendek tetapi mempunyai pengertian yang tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini bicara kita berkenaan dengan hijrah champion gaya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Secara pribadinya saya bimbang juga tajuk ini, kerana dia memberikan satu cabaran kepada kita semua, tapi cabaran yang positif, cabaran yang sungguh baik. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menunjukkan kejuaraannya dengan pimpinan wahyu untuk melalui menjalani perjalanan kehidupan. Dan di antara catatan sirah baginda yang hebat adalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Masjid At-Taqwa TTDI kerana menjemput, dan mudah-mudahan dapat berkongsi sesuatu dengan hadirin hadirat rahimakumullah. Secara umumnya kita tahu bahawa hijrah itu berasal daripada perkataan hajara, ya. Dan hadirin hadirat rahimakumullah, dengan 3 huruf, iaitu telah berpindah, iya. Kemudian jadi perkataan hijratun, ha, jim, ra dengan ta marbutah atau ta simpul. Pada bahasa hijrah membawa pengertian perpindahan. Perpindahan. Pada istilahnya, sudut syaraknya ialah perpindahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dan umat Islam dari kota Makkah
ke kota Madinah. Walaupun ada hijrah yang telah berlaku dalam sejarah Islam sebelum dari hijrah ke Madinah, ia tetap diambil sebagai suatu perkara yang cukup besar. Karena hijrah Nabi ke Madinah, Nabi telah tidak lagi berpindah ke Makkah kecuali dalam beberapa perkara besar, antaranya menyempurnakan ibadah umrah, menyempurnakan ibadah haji, pembukaan kota Makkah, dan akhirnya Nabi wafat di Madinah dan dikebumikan di Madinah. Hadirin hadirat rahimakumullah, semuanya mempunyai pengertian yang cukup besar. Maka jikalah kita nak susun daripada kronologi perjalanan hijrah, tak cukuplah masa kita. Kerana hijrah yang berlaku ke Madinah pun mengambil masa 26 hari. Ya. Jika kita nak kompres, padatkan dalam tempoh kurang daripada 1 jam, saya sendiri tidak mampu. Maka kita cuba ringkaskan dan ambil intipati hijrah champion cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah rumusan dibuat, ada 5 aspek paling utama hijrah champion cara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua, saya dan yang sedang menonton dari FB Live kita. Boleh komen, boleh like, boleh share banyak-banyak. Mudah-mudahan ada manfaat dan menjadi saham kita dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala dari dunia hingga akhirat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengasaskan hijrah ini dalam bentuk spiritual. Hijrah dalam bentuk ruhiyah. Spiritual migration. Perubahan secara rohani. Ini yang Nabi mula-mula buat. Ini champion Nabi kita. Apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dapat wahyu daripada Allah melalui Jibril alaihi salam, ketika umurnya dalam riwayat 40 tahun antaranya, bertempat di satu gunung, bolehlah kita sebut gunung, Jabal Nur atau Mount of Light, gunung Bukit Cahaya. Dan di situ ada sebuah gua namanya Ghar Hira ataupun Gua Hira. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dilantik menjadi rasul. Maka yang ditugaskan kepada Nabi ialah menyampaikan risalah tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Disuruh Nabi pada ayat-ayat yang berikutnya, antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbuka fatahhir, dan seterusnya. Banyak lagi hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang diperintahkan di situ? Qum fa'anzir, kamu bangun dan berilah peringatan. Maka peringatan yang Nabi tunjukkan adalah di kalangan ahli keluarga baginda dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatan, inzar, dakwah itu jalankan di kalangan ahli keluargamu yang terdekat. Ini hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama yang Nabi buat. Apakah hijrah ruhiyah itu? Apakah spiritual migration itu? Apakah hijrah secara spiritual itu? Ialah merubah bentuk keimanan, kepercayaan, akidah, satu perkara yang menjadi tunjang paling utama dari penyembahan kepada makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan istilahnya min ibadatil ibad ila ibadatillah, daripada menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti batu-batan, binaan, bangunan, pokok kayu,
bulan, bintang, binatang dan sebagainya, kepada menyembah yang Maha Mencipta. Ini pertama-tama yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukanlah peristiwa hijrah ke Madinah itu senang-senang berlaku jika tiada asas yang kukuh. Kerana itu dalam bait lagu, asas keimanan yang kukuh, kaum muslimin bersatu. Bukan senang membina asas ini, kerana ia melalui satu fasa yang cukup panjang. Berapa lama? 13 tahun Nabi ambil masa di Madinah, di Makkah Mukarramah. Dalam proses itu berlaku secara dua keadaan. Satu, asir, sembunyi-sembunyi, wal kitman, senyap-senyap. Satu lagi berlaku dengan secara zahir, ya, dengan cara yang terang benderang, tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi merubah dengan keimanan yang kukuh dan padu, membawa musyrikin Makkah ketika itu, Quraisy ketika itu, masyarakat Makkah ketika itu yang telah pun lalai. Apa mereka tidak pernah mengetahui tentang tauhid? Tahu. Apa mereka tidak pernah mengetahui tentang akidah? Tahu. Apa mereka tidak pernah mengetahui tentang usul agama? Pernah tahu. Tapi pemuka-pemuka agama, manusia merubahnya. Sebagai contoh hadirin hadirat rahimakumullah, mereka tetap mengambil nama Baitullah, iaitu juga nama Ka'bah atau Baitul Atiq. Tetap mereka menyebut Baitullah. Hadirin rahimakumullah, dalam perjanjian-perjanjian mereka tetap mereka menulis bismillah. Bahkan lebih dal wa adal, sesat lagi menyesatkan, mereka menamakan berhala-berhala yang ada di sekitar Baitullahil Haram dan di dalam Baitullah sebagai anak-anak perempuan Allah. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Ini perubahan yang pertama yang Nabi lakukan, membawa semula detik-detik untuk mereka ingat agama yang dibawa oleh moyangnya, datuknya dan bapa-bapanya, daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ismail dan seterusnya. Ini dia champion. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang patut kita pasak dalam diri kita, pasangan, anak-anak, keluarga kita, menantu, cucu cicit kita, keturunan kita. Yang ini yang Nabi mulakan dahulu. Kerana itu ketika Nabi memanggil ahli keluarga Nabi, memanggil Bani Hashim, menjemput Bani Abdul Muttalib, bapa-bapa saudara daripada sebelah ayahnya, dari sebelah ibunya, ya, Nabi menyebut satu ayat. Mafhum Nabi sebut, Nabi kata, jika aku beritahu di belakang Jabal Abi Qubais ini. Waktu itu di mana rumah Nabi? Tak jauh daripada Jabal Marwah. Dan rumah Nabi juga tak jauh daripada rumah Abu Lahab. Ya, kerana itu kawasan antaranya perkampungan Bani Hashim. Nabi kata, kalau di belakang Jabal Abi Qubais, hari ini kalau kita pergi, di atasnya dibina istana raja. Di belakang itu, kata Nabi, ada sekumpulan tentera lengkap dengan bersenjata, lengkap dengan segala kelengkapan nak menyerang Makkah. Kamu percaya atau tidak kalau aku cakap begitu? Semua bangun bagi tahu, sadaqta ya Muhammad. Tuan-tuan, ketika kita dengar nama Nabi disebut, marilah kita gemakan salawat, tanda kita akidah, syariah dan akhlak ahlu sunnah wal jamaah, dan tanda kita kenang Nabi. Jasa hijrah ni tuan-puan, tak ada tahu kita kat mana nak ketawa, kat mana kita nak gurau, kat mana kita nak senyum, ya. Walaupun berlaku dengan tenang, kerana perjuangan ini cukup dahsyat. Maka ketika dengar nama Nabi disebut, kita ramai-ramai sambut dengan salawat sallallahu alaihi wasallam. Boleh ya? Insya-Allah kita cuba dulu. Inilah perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mereka kata, engkau benar. Antal amin, engkau yang paling jujur. Engkau orang yang penuh dengan nilai integriti. Bahkan sesempurna Nabi itu tidak pernah mereka menemui perkara dusta yang dilakukan oleh Nabi. Dari kecil
Sampailah saat baginda diperakukan, diisytiharkan. Allah pilih dah. Pelihara dah. Jangan kita kata Nabi dulu sama dia macam pemuda-pemuda lain. Tak, berbeza. Sama aja dia macam kanak-kanak lain. Tidak, berbeza. Tak sama. Bahkan diriwayatkan Nabi pernah menyatakan bahawa waktu baginda masih kecil, ya, baginda melihat sembahan-sembahan musyrikin Makkah. Pernah baginda pergi nak mendekati berhala-berhala seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal dan sebagainya. Lalu Nabi bagi tahu waktu itulah Nabi melihat ada lelaki-lelaki berpakaian putih antaranya melarang dan menegah daripada baginda menghampiri tempat-tempat sedemikian. Ketika cuba untuk menghadiri tempat-tempat hiburan yang melalaikan daripada pemuda-pemuda Makkah, ketika itu juga Nabi beritahu lelaki-lelaki yang sama datang menghalang baginda. Kita nampak di situ figura ini telah pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahli keluarganya beritahu, engkau memang benar. Maka Nabi kata, jika begitu keyakinan kamu terhadap diri aku, maka terimalah bahawa aku ingin menyatakan satu perakuan yang hebat bahawa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kamu ucap benda itu. Nabi suruh ahli keluarga baginda memperakui benda itu. Hadirin rahimakumullah. Daripada ramai-ramai itu, mereka terpinga-pinga, ya. Sebelumnya telah melafazkan lafaz itu oleh beberapa ahli keluarga baginda, seperti Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha ummul mukminin at-tahirah, seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahimakumullah, ketika itu bangun Abu Lahab. Satu ungkapan yang saya masih berfikir lagi, Ustaz, nak sebut satu benda yang tak cantik, tak indah, bahkan tak layak untuk diri Nabi. Tapi itulah yang dinakalkan oleh Abu Lahab. Abu Lahab, ya, yang ada satu surah turun khusus. Allah mencela Abu Lahab dengan sikap dan kepribadiannya yang jelek terhadap Allah dan Rasul. Sanggup dia bangun lalu menyatakan, saya nakal, ini ayat yang saya nakal daripadanya. Dalam riwayat menyebut, ia menyatakan tabban laka waihak, macam-macam lagi ucapannya yang tak baik, astagfirullah. Dia menyatakan kecelakaan kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad salawat tuan-puan sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia tak boleh terima keangkuhan dan keegoan dia. Berkali-kali Nabi tanya, pernahkah aku menipu kamu wahai bapa saudaraku? Tak pernah, kamu memang tak pernah, tapi aku tak boleh terima yang inilah dia champion Nabi kita, merubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk keimanan yang kolot dan salah, satu bentuk ikatan kepercayaan yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala punya anak, ada Tuhan selain daripada Allah, ada kuasa yang dahsyat disembah bersama dengan Allah. Itu semua palsu, itu semua tak benar, itu semua benda-benda yang dalalah. Yang ini Nabi lakukan yang pertama. Jadi hijrah ini mesti berlaku. Dah berlakulah dalam masyarakat kita, betul. Akan tetapi ketika melakukan peristiwa Hajjul Islam atau haji yang terakhir, haji perpisahan, Hajjul Wada', dan sebelumnya itu berlaku peristiwa Nabi mengerjakan umrah pada tahun yang ke-6 Hijrah yang tak boleh masuk, tersekat di Hudaibiyah. Dan Nabi ajar talbiyah. Mari kita ramai-ramai baca talbiyah ni. Ustaz, orang dah balik haji, betul, tak ada masalah pun. Tapi ada sesuatu yang dalam akidah kita kena buang benda ini, kerana dia masih melekat dalam kalbu kita. Kita dah tak sembah lagi dah berhala, tak sembah lagi dah binaan-binaan, ciptaan-ciptaan manusia. Tapi ada makhluk lain yang berakar, tak nampak, ya, tapi na'udzubillah min zalik, dibimbangi menjadi sembahan kita.
Mari kita sebut lafaz tasbih sama-sama. Saya sebut, tuan-tuan ikut insya-Allah. Dengan suara yang kuat, dia bergema dewan Masjid At-Taqwa TTDI ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita cuba telusuri walau tak boleh penuh masa sedang mengejar saya. Labbaika, hamba-Mu datang menyahut panggilan Kamu ya Allah. Allah, labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan dan seruan-Mu. Labbaika, hamba-Mu datang menyahut seruan dan panggilan-Mu ya Allah. La syarika laka, dan tiada sebarang sekutu untuk Engkau, bagi Engkau. Hamba-Mu datang menyahut seruan dan panggilan-Mu ya Allah. Apa dia di situ? Kesyirikan. Maka diajar oleh Allah kepada Nabi, Nabi ajar kepada kita. Innal hamda, sesungguh-sungguhnya segala puji-pujian. Kita sentiasa duduk dalam keadaan dipuji. Kadang hendak dipuji. Na'udzubillahi min zalik, minta dipuji. Orang puji kita, na'udzubillahi min zalik, kita lupa pujian itu selayaknya bagi Allah seperti yang kita baca dalam Sab'ul Masani suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji ini semua hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin rahimakumullah, dekat situ kadang kita lupa. Kita tak lapik pujian. Manusia sentiasa puji kita. Ya, apa benda yang namanya bentuk sesuatu yang menyenangkan kita, puji. Dan kita pun tahu itu bukan kehinaan, dan kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita dihina. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita lupa bahawa pujian itu selayaknya balik kepada Allah. Adakah salah kita terima pujian? Tak salah. Tetapi kita mengembalikan hakikat penerimaan pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh terima, tapi yang memberikan kita sebab dapat pujian itu Allah. Kerana itu disebut innal hamda. Kedua, wan ni'mata, nikmat yang kita dapat hari ini. Macam-macam nikmat kita dapat. Allah bagi rezeki kepada kita tinggal di sini. Allah bagi rezeki kepada kita bermuamalah sehari-harian. Allah bagi rezeki ketika datang salat. Allah bagi rezeki ada kediaman. Allah bagi rezeki hidup aman tenteram. Allah bagi rezeki anak, pasangan, keluarga. Allah bagi rezeki macam-macam rezeki kita. Jangan lupa di saat itu rezeki itu yang bagi siapa dia? Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Siapa dia? Al-Ghani, yang maha kaya. Siapa dia? Al-Mughni, yang maha mengkayakan. Makhluk ada yang kaya tapi tidak mampu mengkayakan. Tapi Allah maha kaya. Dia maha mengkayakan sesiapa yang dia nak kayakan. Yang ketiga, Al-Mulk, kekuasaan, pangkat, darjat, kedudukan, apa sahaja pun gelaran-gelaran yang ada, hanya pinjaman semata-mata. Jadi ini jangan dijadikan syirik kepada Allah. Dalam kita sedar diri kita waktu itu, bagi lelaki hanya pakai dua jenis kain, rida dengan izar. Kain putih yang dijadikan selendang, dan kain yang menutupi aurat kita atas pusat, bawah lutut. Ya, tak ada pakaian berjahit yang boleh dipakai waktu itu. Tak ada celana dalam yang boleh kita gunakan. Tak ada topi kufiah yang boleh kita sarungkan. Bagi lelaki tak ada. Tak ada wangi-wangian yang boleh kita rasa bangga dengan wangian tersebut. Tak ada. Yang wanita pun sama. Disuruh menutup aurat, tapi disuruh buka bahagian wajahnya. Tak dibenarkan memakai sarung tangan. Tak boleh. Ya. Mereka kenalah pakai pakaian berjahit. Taklah macam lelaki-lelaki. Tapi wangi-wangian tak boleh. Nak mengemas kuku dan sebagainya tak boleh. Kerana sedar diri semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi bawa, Nabi ubah. Kerana itu hijrah ruhiyah ini cukup dahsyat. Hingga mereka sedar bahawa kami semua ni hamba Allah. Waktu itu bangsawan Quraisy, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, pemuka dan orang besar dalam kumpulan Bani Tamim, dia sanggup membebaskan Bilal ibn Rabah
seorang hamba termulia sewaktu disiksa. Lihat bagaimana Nabi menghapuskan, hadirin hadirat rahimakumullah, bentuk-bentuk kasta yang membedakan antara nikmat, puji-pujian, pangkat dan darjat, hingga tiada langsung kesyirikan, wa imma syirik secara jali iaitu terang benderang, maupun syirik secara khafi, sembunyi-sembunyian. Ini asas hijrah yang Nabi lakukan. Karena itu ketika hijrah muslimin dari Makkah ke Habasyah, hari ini nama Eritrea, nama Ethiopia, dah pecah, ada negara kecil nama Eritrea. Yang memimpin adalah Ja'far bin Abi Talib yang digelar At-Tayyar, dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhuma. Yang pergi bersama mereka ada bangsawan, ada orang biasa, bahkan ada hamba. Disambut oleh An-Najjashi dan diberikan perlindungan. Seterusnya An-Najjashi menerima kehadiran Amr al-As sebelum dia Islam. Bawa macam-macam hadiah untuk nak mengambil hati An-Najjashi, dan membawa satu kisah retorik yang palsu menyatakan bahawa kumpulan mereka ini mengikut seorang lelaki yang mengaku Nabi lalu menghina Isa bin Maryam. Maka ketika itu marah An-Najjashi. Dalam riwayat ada menyebut dia menghentakkan tongkatnya hingga patah. Ya. Maka bangunlah Ja'far bin Abi Talib, saudara kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, membela apa yang dinyatakan kepalsuan oleh Amr al-As tadi sebelum dia Islam. Hingga apabila selesai dibacakan surah Maryam yang dimulakan bismillahirrahmanirrahim, kaf ha ya ain sad, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bila dia dengar satu persatu ayat dibacakan, air matanya mula mengalir. Adakah ini benar apa yang disampaikan dari lidah lelaki yang mengetuai kumpulan kamu, yang mengakui dia Nabi, mengakui dia Rasul, mengakui dia utusan Allah, dan mengakui dia terima wahyu daripada Tuhan? Ya, kata mereka, ya. Inilah dia perakuan yang memuji seorang perempuan yang namanya Maryam binti Imran alaihissalam, memperakukan kenabian Isa bin Maryam alaihissalam. Lalu ketika itu An-Najjashi mengarahkan, wahai Amru, kau bawa semua hadiah ni, balik engkau semula ke Makkah, beritahu pemimpin engkau Abu Jahal, atau namanya Amr bin Hisham. Sebelum Islam datang dia digelar dengan laqab Abul Hakam, atau bapa segala kepintaran, karena dia juga chief judge di Makkah. Bahawa An-Najjashi, atau namanya Nargus dan beberapa nama lagi, ya, akan menjaga tawanan ini, akan menjaga mereka yang datang meminta perlindungan ini, sehingga mereka rasa selamat. Baru aku akan serah dan pulangkan mereka semula ke Makkah. Ini yang berlaku. Maka tiada perbezaan di situ, hadirin rahimakumullah, hingga An-Najjashi akhirnya peluk Islam. Dan dalam riwayat sebut Nabi tak pernah salat jenazah gaib, sehingga pertama Nabi lakukan salat jenazah gaib bila Jibril datang memberitahu telah wafat seorang raja yang mukmin. Itulah dia An-Najjashi. Hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kedua, championnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ialah melakukan hijrah ilmu, migration of knowledge. Bukan hijrah data saja, migration of data dan sebagainya, bukan. Hijrah ilmu, pengetahuan, hijrah maklumat, hijrah segala benda yang membawa nilai intelek. Kita boleh sebut intellectual migration, boleh sebut. Tadi spiritual kan, ini intellectual. Nabi hijrahkan ini daripada ilmu yang tidak benar, Nabi bawa kepada ilmu yang sahihah. Karena itu kita melihat ayat-ayat yang berlaku turun sebelum hijrah ialah ayat yang mengukuhkan nilai tauhid, menceritakan bagaimana hebatnya Sang Maha Mencipta dan mencipta juga makhluk-makhluk yang luar biasa.
Seperti hadirin rahimakumullah, bagaimana orang-orang Arab pada waktu itu, ya, tidak ambil peduli tentang apa saja yang Allah Ta'ala ciptakan. Lalu turun ayat-ayat yang berbunyi seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, demi tin, demi zaitun. Ya, mereka berdagang di Syam, bawa balik tin dan sebagainya, bawa balik minyak zaitun dan sebagainya, zaitun yang dijeruk dan sebagainya. Dan ia juga tumbuh di Taif dan beberapa tempat lagi. Di Makkah agak gersang, ya, panas, kurang hujan, berbatu dan sebagainya. Tapi di Taif boleh tumbuh. Dan sekarang ramai dah orang pergi ziarah Taif. Bahkan jadi satu tempat yang seolah-olah akan diziarahi lah kalau melakukan ibadah umrah, ya. Wallahu ta'ala a'lam, mungkin ada yang tak pergi juga. Tapi kalau pergi di Taif, di situ boleh lihat macam-macam. Sepertinya ini seolah-olah luar daripada negara Hijaz, luar daripada Saudi, seolah-olah begitu, dengan sejuknya dan sebagainya. Kalau kita sini sebut macam Cameron lah, macam Genting lah gitu, ya. Tapi hadirin rahimakumullah, difirmankan ayat demi tin, demi zaitun. Kenapa? Ya, hadirin rahimakumullah, turun ayat-ayat yang berkaitan pertanyaan Allah seperti dalam suratul Ghashiyah. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana unta, ibil, camel, kaifa khuliqa, bagaimana ia telah diciptakan? Wa ila as-samai kaifa rufi'at? Kamu tak melihat gunung ganang ni yang ada di sekitar Makkah ini? Maaf, wa ila as-samai kaifa rufi'at, bagaimana langit Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Wa ila al-jibali kaifa nusibat, wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan sebagainya. Allah bertanya tentang ciptaan Allah. Hadirin rahimakumullah, di sini perubahan mula berlaku. Dan pengajaran kepada nilai-nilai ilmu akhlak telah pun diajarkan oleh Nabi. Antaranya Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin, kecelakaan bagi orang-orang yang menipu dalam perniagaan. Ya, kita tahu bangsa Arab antara bangsa yang hebat berniaga. Mereka pergi ke Syam, mereka boleh turun hingga ke Yaman. Mereka menjadi satu tempat, ya, yang disebut sebagai hub, pengumpulan tempat penukaran barang-barang daripada Asia, daripada Timur, daripada Tenggara, Asia Tenggara dan sebagainya, sampai di situ ditukar dengan barang-barang daripada Barat, ya, daripada Eropah dan sebagainya, sampai berlaku penukaran di situ. Hebatnya mereka, datang satu persatu nilai ilmu. Hadirin rahimakumullah, kita pergi jauh lagi insya-Allah, masa kita semakin mencemburui. Ketiga, nanti mungkin kita hurai sikit lagi. Saya nak sebut isi dia dulu. Ketiga, berlaku hijrah apa? Hijrah dalam bentuk sosial, bentuk kemasyarakatan. Berlaku hijrah ini. Kenapa? Nabi mempersaudarakan antara Muslim sesama Muslim. Tiada hadirin hadirat rahimakumullah perbezaan waktu itu. Nabi mempersaudarakan kasih sayang antara tua dan muda, muda dan tua, kanak-kanak, laki-laki perempuan. Nabi tunjuk dalam peristiwa hijrah sebenarnya. Bila ketika mana Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk bersama dengan Nabi. Beliau daripada Bani Tamim. Dia tak pun menyebut, ya Rasulullah, kenapa tak bawa Umar Al-Khattab? Bawalah dia. Dia garang pada aku. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang lembut. Bicaranya penuh dengan hikmah. Bawa Abu Bakar tak ada, bawa Umar, tak ada orang berani dengan kau. Tak ada. Kenapa Ali bin Abi Talib ketika diminta menggantikan tempat tidur Nabi, Ali bin Abi Talib tak persoalkan, kenapa tak minta Abu Bakar ganti kat sini? Aku tak kahwin lagi, belum ada anak lagi, baru umur 19-20 tahun waktu itu dalam riwayat, mungkin dibunuh atau sebagainya. Tak ada soalan itu. Tak ada, kerana semua tahu peranan masing-masing. Semua tahu taraf kemasyarakatan sosial dalam agama Islam ini
tiada sesuatu pun yang ada ruang penghinaan boleh berlaku. Kerana apa? Darajat, pangkat. Tadi al-mulk tadi waktu kita talbiyah tadi. Kerana dia pemuka sesuatu kabilah, jadi pemimpin bani yang tertentu, maka dia darjat dia tinggi. Ya, betul. Tapi di sisi Allah dan Rasul yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum 'indallahi atqakum, yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana Nabi sebut, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Bagaimana pula Nabi kata laisa minna, bukan daripada kelompok kami, orang-orang tua yang tidak mengasihi orang-orang muda, dan bukan daripada golongan kami, orang-orang muda yang tidak menghormati orang-orang tua. Ini bentuk sosial yang Nabi ajar. Jadi hadirin rahimakumullah, itu kita belum cerita lagi di Madinah dan sebagainya. Kita cerita dulu isi penting dia. Yang keempat, Nabi mengajar hijrah dalam bentuk fizikal. Fizikal, ya, physical migration. Perubahan demi perubahan berlaku. Di situ orang dah boleh lihat beza di antara orang-orang Makkah yang Islam dengan orang-orang Makkah yang belum lagi beriman. Boleh nampak? Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana bentuk pakaian dia? Dah ada. Jadi kalaulah ada orang sebut jubah ni dulu orang bukan Islam pun pakai. Ada ketika jawapan itu betul. Tapi ada yang salahnya. Karena Nabi melarang para sahabat asbal. Apa asbal? Melabuhkan jubah seperti pakaian musyrikin, kerana menunjukkan tahap sosial dia. Ada kaitan itu tadi, ya. Kerana nak bermegah dengan jubah dia, tak ada. Pakai jubah, tapi jangan meleret sampai menyapu. Itu bahasa dia kan. Sampai mengheret lantai. Kerana status kedudukan dia. Nampak perubahan dalam bentuk fizikal telah berubah. Hadirin rahimakumullah. Orang perempuan diperintahkan jangan berhias wala tabarruj al-jahiliyah al-ula. Jangan berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah dulu-dulu. Boleh berhias. Islam tidak menghalang pun, ya. Islam bukan agama yang tak elok tak. Islam bukan agama yang kotor, tidak. Islam bukan agama yang tak bersih, tidak. Bahkan disebut, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, pilih pakai hias yang elok bila kamu ketika mana nak pergi ke masjid, iaitu nak sujud pada Allah, nak salat ni, pilih yang elok-elok pakai. Tetapi fizikalnya diubah. Dengan jelas nak bagi tahu sikit bab fizikal ini, bagaimana Nabi ketika sampai saja di Madinah, Nabi SAW bertanya, mana tempat yang kita boleh pilih untuk buat masjid? Untuk buat apa? Masjid. Untuk buat masjid. Bukan Nabi tanya kat mana tempat yang kita boleh buat pasar. Bukan kat mana tempat aku nak buat rumah aku dulu. Tak. Ya, kat mana tempat boleh buat masjid. Jadi dipilih satu tempat di Quba, sekarang dikenali dengan nama Masjid Quba. Dan kedudukan Masjid Quba itu difirmankan oleh Allah, inna awwala terlupa saja ayat tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala la masjidun usisa ala taqwa. Sungguh-sungguh satu masjid yang telah diasaskan atas nilaian taqwa, itulah dia Masjid Quba. Hingga kata Nabi, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Quba, siapa yang bersuci di rumah dia, kemudian dia hadir datang ke Masjid Quba, dia solat 2 rakaat. 2 rakaat salat itu pahalanya, bukan perbuatannya, pahala ganjaran yang diberikan seperti dia mengerjakan sekali umrah yang kena lakukan di Masjidil Haram, Masjid ambil miqat di Bir Ali wa orang Madinah, ya, sampai di Baitullahil Haram kena tawaf 7 kali pusing, ada syarat-syaratnya, diikuti pula dengan sunat-sunatnya salat di belakang makam Ibrahim. Lepas tu rukunnya datang lagi sa'i dan sebagainya, 7 kali gerakan Safa Marwah, diikuti dengan tahallul, ya, sama ada dia bergunting bercukur bagi lelaki, bergunting lelaki perempuan, dia lakukan secara tertib. Pahala amalan itu, dia solat 2 rakaat di Masjid Quba dapat seperti itu.
Tapi jangan pula nanti sampai Masjid Quba, solat 2 rakaat, bagi kita mutawif, saya nak balik Malaysia, dah dapat pahala umrah. Jangan begitu. Artinya apa? Hebatnya fizikal yang Nabi telah bina, iaitu Masjid Quba. Dan setiap tempat yang Nabi pergi, Nabi bina masjid, seperti Masjid Qiblatain, Masjid Jumaat. Jumaat pertama dilaksanakan di Madinah, ya, sampai sekarang ada nama masjid Masjidul Jumaah. Dan Nabi masuk di tengah-tengah kota Madinah, orang berebut. Ada ambil beg, ada pegang tali unta Nabi. Nabi kata biarkan Al-Qaswa, iaitu unta betina Nabi. Mana dia berhenti, kat situlah aku duduk. Tapi Nabi tanya, mana tempat boleh buat masjid? Mereka kata di sini ya Rasulullah. Nabi tanya, ini tanah siapa? Nabi kata ini kepunyaan 2 orang anak yatim. Ya. Hadirin rahimakumullah, Sahil dengan Sahal. Kalau saya salah tolong betulkan. Suhail. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Nabi kata, mana yang pegang amanah, kita beli tanah ini. Siapa yang boleh beli tebus tanah ini? Nabi beli tebus tanah tersebut. Nabi bina masjid. Masjid juga yang dibina. Hingga hebatnya Masjidun Nabawi, beribadah di dalamnya mencapai 1000 kali ganda. Berapa dah? Kita dah sebut hijrah secara spiritual, hijrah secara intelektual, hijrah secara fizikal, hijrah secara sosial, dan akhirnya hijrah secara emosi. Hadirin rahimakumullah. Silakan. Kita bagi laluan untuk azan, insya-Allah selepas itu kita sambung sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وعلى Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita sampai dah waktu Isya.
Ini masalah ceramah pejam mata, tak tengok jam. Masuk isyak pun tak perasan, maafkan Puan. Baik, kita teruskan. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada emosi tadi, emotional migration. Kenapa dipilih perkataan emosi ini? Kerana ia merupakan satu benda yang cukup penting. Hari ini orang bercakap berkenaan emotional quotient, EQ. Islam berbicara tentang emotional quotient ini 1445 tahun yang lalu. Siapa yang ada aplikasi Quran, handphone yang ada apps Al-Quran atau duduk tepi teks Quran, boleh buka surah Taubah, surah 9, ayat yang ke-40. Allah rakamkan peristiwa hijrah yang berlaku di situ. Tapi bukanlah nak baca seluruh ayat, kerana ayat itu panjang jika kita nak hurai. Cuma dalam ayat itu jelas-jelas apabila keadaan yang begitu runcing dihadapi oleh Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kerana Sayyidina Abu Bakar tahu Abu Jahal ini bab strategi, bab taktikal, dia memang expert. Apa tidaknya dia chief judge di Makkah, digelar juga Abul Hakam, menjadi tempat rujukan segala orang pada waktu itu. Walau dia merampas tampuk pemerintahan daripada Bani Hashim selepas kewafatan Abu Talib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi. Apa kebimbangan Abu Bakar? Dia kata, ya Rasulullah, apa mungkin Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah dan sebagainya akan menemui tempat persembunyian kita di Ghar Sur? Tuan-puan, kalau ada kesempatan naiklah Jabal Sur, walau sukar. Dan Jabal Sur itu, bila kita sampai di puncak, gua dia di situ. Ada dua gua, satu kecil, satu lagi besar dan mencuram masuk ke dalam. Itu tempat yang Nabi sembunyi. Yang kecil itu buat simbol aja supaya orang tak pilih masuk yang curam, dalam, gelap, batu-batunya runcing dan tajam, bahaya. Dia orang bergambar di satu tempat tu aja. Tapi kawasan tebing-tebing sekelilingnya cukup berbahaya. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, Abu Jahal boleh tahu kita di sini. Ketika itulah Allah rakamkan ucapan Nabi li sahibihi kepada sahabat dia. Allah kata, kamu kata ayat ini, bagi tahu sahabat kamu Abu Bakar. Apa kata Nabi? Kita sebut ramai-ramai. Jadi doa benda ni. Kita ikut ramai-ramai. La tahzan, innallaha ma'ana. Artinya, don't be sad. Jangan sedih Abu Bakar. La tahzan. Kamu jangan sedih Abu Bakar. Kamu jangan gundah gulana. Kamu jangan takut. Kamu jangan bimbang. Kamu jangan gerun. Tenang-tenanglah kamu wahai Abu Bakar. Tuh. Yang kata emosi. Ya, kerana emosi boleh menjadikan na'udzubillah min dzalik kacau bilau dalam kehidupan. Sebab apa? Innallaha ma'ana, Allah dengan kita. Maka fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketenangan, emosi yang tenang. Alaihi, ke atasnya, wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, dan diperkukuh, kuatkan dengan tentera yang tak boleh dilihat. Itulah malaikat. Ya. Dan hadirin rahimakumullah, ketika cerita sikitlah ya, ketika Abu Jahal sampai di puncak Jabal Sur, Gunung Sur, dia melihat gua di situ telah ditutupi. Ini bukan riwayat Israiliyat, tak, ada sandarannya. Al-Bidayah wa Nihayah ada sebut, Imam Ibn Katsir ada sebut. Labah-labah bersarang di situ. Karena itu kita ada simbol hijrah, sarang labah-labah kan? Dan ada merpati sepasang yang bersarang di tepi pintu gua. Lalu berkatalah beberapa orang daripada Quraisy, tak mungkin
Nak sebut nama Nabi, ready untuk selawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin dia dengan Abu Bakar ada dalam ni, tak mungkin. Kerana ini sarang merpati masih ada, bertelur lagi sejoli merpati, ya. Jantan betina. Tentu dia akan pergi, kalau mereka dalam ni takkan tak keluar-keluar langsung. Ya, takkan masuk tak keluar. Dan takkan sarang labah-labah ni berjaya buat sampai begitu, ya, tebal, meliputi tutup semua pintu gua, ya. Manusia boleh masuk dalam tu. Dan sewaktu nak masuk dalam tu, guru saya kata jangan masuk. Sebab aku bimbang dalam tu macam-macam, mungkin ada binatang bisa, batu dia yang tajam dan sebagainya. Tak payahlah, tengok luar ni cukup dah. Gelap sampai. Maka waktu itu Abu Jahal dalam beberapa catatan periwayatan, dia koyak sang labah-labah yang tebal itu. Kerana dia tahu ini manusia luar biasa. Dia tahu ini makhluk yang hebat, ya. Di samping mereka memfitnah Nabi sebagai sahir, tukang sihir dan sebagainya, itu cerita lain. Dia tahu ini manusia hebat. Apa dia buat? Dia ambil batu, ya, dan dia baling. Lalu mereka yang bersama dengan Abu Jahal tanya, ya Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, wahai Amr bin Hisham, membuat apa ni? Kata dia, kalau batu ini terkena dengan batu juga, aku tahu bunyi dia. Tapi kalau batu ini terkena tubuh orang atau pakaian, aku juga tahu beza dia. Punya hebat kan? Macam mana nak tahu? Kan kita pergi haji, kita baling jamrah, tahu bunyi dia kan, ketak. Kalau kena badan lain, bunyi debuk. Macam mana tahu? Ustaz, cuba baling badan sendiri. Itu adalah sikit nak boleh gurau kan. Ini hijrah ni cerita cukup dahsyat. Lalu Abu Jahal baling yang pertama, kena batu bunyi, ketuk, dan bergaung dalam tu. Kata batu, kena dinding gua sebelah dalam. Baling lagi, batu. Ini balingan yang ketiga. Dia kata yang ni yang last. Kalau kena batu juga kita balik. Tapi kalau kena bukan batu, kita akan masuk dalam. Mungkin kita tak tahu benda ni. Guru saya berkali-kali menekankan perkara ini. Ini pintarnya Nabi mengatasi kepintaran Abul Hakam ini. Itu sifat Nabi Fatanah yang pintar, ya, yang bijak. Nabi nampak batu tersebut sampai, dan Nabi tak boleh nak elak dah. Maka ketika itulah Nabi menahan dengan gigi. Nabi ketakkan gigi Nabi, ya. Betul-betul batu tu kena gigi Nabi. Objek keras kena objek keras. Tapi retak gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Abu Jahal kata, kita turunlah. Memang tak ada dalam ni. Dan mereka pun tak masuk. Hadirin rahimakumullah, begitu dahsyat. Perjalanan hijrah bukannya ada iringan hilai tawa, ya. Semuanya ada keringat, peluh, ada air mata dan darah yang mengalir. Dan hijrah ini seperti hadirnya dalam dewan salat kita TTDI Masjid At-Taqwa ini, daripada peringkat datuknya, neneknya, ayah, ibunya, yang dewasa, suami, isterinya, laki perempuannya, yang remaja, laki perempuan, bahkan anak-anak kecil yang hadir. Peristiwa hijrah pun begitulah, semua terlibat. Apa tidaknya yang pemuda Ali bin Abi Thalib antaranya, ya, Mus'ab bin Umair antaranya, ya. Ini pemuda yang tega, yang handsome, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang wafat dalam peristiwa peperangan Uhud. Seorang pemuda yang cukup handsome dan tega. Nabi menangis ketika dibawa jenazah Mus'ab bin Umair. Kerana tak cukup kain nak kafankan. Ditarik bahagian kepala nampak kaki, ditarik bahagian kaki nampak kepala. Nabi kata ini seorang pemuda yang dulu kaya dan cukup hebat, kerana berhijrah memilih Allah dan Rasul, maka
Dia meninggalkan kemewahannya dan kekayaannya, tinggal di Makkah, tak peduli dia. Mak ayah dia kata, kalau engkau nak ikut, sedia untuk salawat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kau ikut, tapi aku takkan bagi engkau walau satu dirham pun, ya, daripada harta kekayaan keluarga kita. Kau pergi, tak dapat apa. Bahkan Nabi kata, setiap fashion yang orang akan pakai di Makkah, Mus'ab orang pertama pakai. Setiap hiasan yang orang akan pergayakan di Makkah, Mus'ab orang pertama pergayakan. Tapi dia datang, dia tinggal semua. Allah gantikan dengan syurga yang abadi. Jadi hadirin rahimakumullah, sampailah kita kepada hujungnya. Jam 9 sedar tak sedar, hadirin rahimakumullah. Bila sampai di Madinah, Nabi disambut. Dan saya bertanyakan secara peribadi guru-guru kami tentang madih, puji-pujian dan sambutan. Tala'al badru alaina, yang kita jika kait dengan peristiwa hijrah takkan boleh tinggalkan. Ya, sambutan orang Madinah. Apa pertanyaan? Adakah dia sahih? Ya, mereka jawab sahih, ada sumber riwayat dan sebagainya. Tetapi lebih meyakinkan kerana ketika dibawa menziarahi Mathaf Makkah, Muzium Makkah, bukan Muzium Haramain yang simpan kesan-kesan bangunan lama Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, bukan, ni Mathaf Makkah. Dia jarang orang pergi ziarah, pergi berkunjung. Tuan-tuan boleh pergi Mathaf Makkah, masuk dalam dia akan cerita gambaran semua, termasuk apa yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Dan mereka memaparkan ucapan orang Madinah yang diriwayatkan secara berterusan mutawatirah ketika menyambut Nabi. Itulah dia, Tala'al badru alaina. Di hujung-hujung program ni, mari kita sama-sama lantunkan semula ungkapan orang-orang Madinah sebelum kita masuk dalam kesimpulan. Sama-sama insya-Allah, 1, 2, mula. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Ada panjang lagi, saya ambil lah barakah yang awal ni, baik dia. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Inilah ungkapan metafora orang-orang Madinah menyatakan Nabi itu seperti al-badru, bulan purnama. Bukan berlebih-lebih memuji Nabi, tapi itulah selayaknya yang kita duduk dengar, anta syamsun anta badrun, engkau matahari, engkau lah bulan. Bukan lebih-lebih puji Nabi, tapi itu selayaknya kerana ada sahabat Nabi. Jabir bin Samurah duduk di Madinah, dia kata, aku memandang wajah Nabi berselang-seli dengan bulan Badrun Munir, Badrakam, bulan purnama. Di belakang Nabi itu ada bulan purnama, depan ni wajah Nabi. Jadi bahasanya membelakangi cahaya bulan. Lain kalau kita menghadap ke bulan, ini di belakang, ya. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, Jabir bagi tahu, demi Allah, wajah Nabi lebih bercahaya, bersinar, lebih cantik, indah, segak, handsome daripada bulan purnama itu. Ini orang Madinah sebut tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Ya. Wa tala'al badru alaina min saniyatil wada', daripada tempat yang namanya Saniyatul Wada'. Pergi Madinah nanti tanya mutawif, tanya turis guide kita kat mana Saniyatul Wada', mereka akan bawa pergi tunjuk. Kalau tempat ada masa tunjuk dekat dengan Quba, di situlah mereka tunggu Nabi. Lalu apa kata orang Madinah? Wajib syukru alaina, wajib bersyukur ke atas kami ni, wajib bersyukur. Karena itu kita minta dengan nama Nabi salawat. Ini yang dipesan oleh Al-Imam Nawawi, figura besar dalam mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Nawawi, tanda orang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan nama Nabi segeralah bersalawat, dan selawatnya berduru derang, maksudnya lafaz yang kuat. Kerana dalam sabit hadis yang lain mafhum, Nabi kata,
Tanda orang itu menghilangkan kemunafikan, nifak, kepura-puraan yang beriman ialah bila dengar nama aku disebut, dia akan menjaharkan, dia ingin menguatkan suara ketika bersalawat. Walaupun salawat itu memang hak peribadi itu masing-masing lah. Ya. Tapi orang Madinah seronok pada waktu itu. Syukur, wajib ke atas kami ni bersyukur. Sebab, ma da'a lillahi da'a. Apa yang kami duduk doa untuk Allah, perkenankan bagi Allah, perkenanlah doa kami. Bagi lelaki ini datang Madinah, duduk sini, meninggal sini. Ya. Bagi lelaki itu dia ada di sini, kami nak dia walau orang Makkah buang dia, kami akan ambil dah. Kami akan menjamin dengan darah dan juga nyawa kami. Arwahuna wa dima'una lakal fida ya Rasulullah, kata orang Madinah. Our blood and our spirit, darah dan juga roh kami jadikan tebusan kepada engkau ya Rasulullah. Maka Nabi datang. Jadi hadirin rahimakumullah, sebagai penutup bicara kita, Nabi sampai di sana, Nabi tak saja duduk seronok berehat berhari-hari, tidak. Nabi bina masjid, kita dah sebut. Dan Nabi wujudkan satu benda yang sehingga hari ini seluruh dunia buat kajian, mereka menemui satu catatan agung yang belum pernah mereka temui dalam segala lipatan kitab, buku, kesan-kesan sejarah. Itulah yang kita sebut, lama-lama kita sebut ya, Dustur Madinah. What is the meaning of Dustur Madinah? Constitution of Madinah, perlembagaan Madinah. Ada 47 fasal. Dari 47 fasal itu, 23 fasal membicarakan hak Muslim sesama Muslim. Tetapi 24 fasal ataupun perenggan ataupun paragraf dia membicarakan hubungan antara Islam dengan bukan Islam. Jaminan-jaminan Nabi terhadap mereka. Logika akal kita boleh baca dah. 23 dengan 24 mana lagi banyak, siapa yang lebih walau satu. Itulah menjamin antara orang Islam dengan bukan Islam. Atas sebab itu, hadirin hadirat rahimakumullah, tak ada benda yang tak champion Nabi dalam hijrah ni. Hingga orang-orang bukan Islam pada waktu itu tanpa sebarang soal. Walaupun memang ada banyak penentangan. Yang paling kuat menentang antaranya ialah daripada kelompok Yahudi, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kerana dia menginginkan diri dia jadi raja Madinah, tapi dia tak jadi raja. Dia jadi kepala munafik, na'udzubillahi min zalik, ya. Yang sentiasa sambut Nabi, bersama dengan Nabi, tapi di belakang dia menikam Nabi, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, atas sebab itu sebarkan agama ini. Beritahu sahabat saudara kita yang bukan Islam. Antaranya saya sebut begini. Kenapa Malaysia ini ya, menetapkan bahawa dalam konstitusi atau perlembagaan dia ada majlis raja-raja, ada yang di Pertuan Agong. Negeri ada sultan dan raja negeri itulah ketua agama dan ketua negeri dia. Bagi negeri-negeri yang tak ada raja sultan, maka yang menjadi ketua agama dia adalah yang di Pertuan Agong. Agama yang di Pertuan Agong agama Islam. Dan ada wakil gubernur-gubernur dia daripada yang dipersetujui dilantik oleh majlis raja-raja. Apa yang ada kaitan dengan perlembagaan Madinah? Kaitannya, selama mana yang jadi ketua negara, ketua negeri ini umat Islam, tak usah bimbanglah orang bukan Islam ini. Kerana Nabi kami telah tunjuk bahawa dia menjamin hak-hak bukan Islam. Tapi kami tak tahu kalau yang bukan Islam menjadi ketua negara, ketua negeri, mengambil kedudukan majlis raja-raja yang di Pertuan Agong pemerintah negeri-negeri ini. Kami tidak tahu bagaimana hal dan keadaan nasibnya orang-orang Islam. Tapi sentiasalah kamu dalam keamanan dan ketenteraman, tak payah bimbang. Kerana selagi mana kami ini namanya agama Islam, kamu bebas mengamalkan dengan cara dan kepercayaan kamu. Ini dia champion Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Nabi tukar nama Yasrib yang membawa maksud kejelekan, demam, tak sihat, tak elok.
kepada nama Madinah daripada perkataan din, satu kota yang bertamadun, yang meletakkan agama asas tertinggi, yang nama Munawwarah yang bercahaya menyinari tempat-tempat yang lain. Akhirnya Madinah menjadi tempat rujukan utama datangnya pedagang, orang nak kaji agama, orang nak jumpa siapa Nabi akhir zaman, orang nak ambil contoh pemerintahan terbaik, wakil-wakil, delegasi semua datang Madinah. Karena itu tuan-puan, kalau pergi Madinah, bukti kata Madinah ni satu tempat yang hebat, bukan tempat yang tak ada dokumentasi, tempat yang tak ada catatan sejarah, ya. Tuan-tuan cari satu tiang namanya Ustuwanah Al-Wufud. Cuba kita sebut Ustuwanah Al-Wufud, the pillar of delegation. Ada satu tiang besar dipanggil tiang delegasi. Di situlah tiang delegasi yang datang daripada barat, daripada Rom, daripada segala tempat, yang datang daripada timur, ya, yang datang daripada segala pelosok dunia, akan tunggu Nabi di situ. Duta-duta yang dihantar, atashi-atashi yang dihantar akan tunggu Nabi di situ untuk Nabi terima kehadiran mereka. Di mana tiang tu ada sekarang ini? Dalam kawasan Raudhah. Kalau kita masuk, ada lagi dilekatkan di tiang bahagian atas itu dalam tulisan Arab, Ustuwanah Al-Wufud, tiang perwakilan. Kenapa kita bawa yang ini? Kerana Madinah adalah negara berdaulat yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Bila? Sejak 1445 tahun yang lalu. Ampun maaf saya pohon daripada semua yang hadir. Mudah-mudahan ada sedikit daripada ilmu, pengetahuan, mutiara-mutiara berharga yang kita ambil. Dan saya mengakui kelemahan kekurangan saya, tolong tegur, tolong baiki Ustaz, ya. Tak dapat mengisahkan dengan begitu teliti dan sempurna perjalanan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tapi 5 perkara tersebut kita ulang sebagai mengukuhkan bahawa inilah champion kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah yang dimulakan dengan spiritual, physical, intellectual, emotion dan social, menjadikan Islam yang terunggul. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa innahu huwal ghafurur rahim. Ampun maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki daripada saya. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan Allah redai kita hingga ke syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi. Kenyang sungguh makanan santapan ilmu yang dihidangkan oleh Ustaz Muhammad Razi sebentar tadi. InsyaAllah tuan-tuan, selepas daripada Isyak nanti, kita ada acara puncak kepada kemuncak, iaitu acara mengenyangkan perut. Jadi pihak masjid menyediakan makanan di luar sana. Jadi tuan-tuan puan-puan, selepas Isyak nanti, bolehlah sama-sama menikmati hidangan yang disediakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.